Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan Tujuh ingin membentangkan projek LTK yang pertama yang bertemakan Uniza Duniaku. Terdapat pelbagai strategi utama dalam melahirkan pelajar Uniza yang mempunyai jati diri yang unggul. Di sini kumpulan kami akan membentangkan 5 strategi daripada berbagai aspek seperti sosial, intelektual, jasmani, emosi dan rohani. Jadi saya serahkan kepada ahli kompasan yang pertama untuk menerangkan aspek yang pertama. Yang pertama, seseorang itu haruslah memiliki sifat intelektual. Intelektual ialah seseorang individu yang menggunakan inteleknya untuk bekerja, belajar serta membayangkan, menggagakkan atau menyoal dan menjawab soalan tentang berbagai-bagai idea. Seterusnya, mengapa pelajar Uniza ini perlu ada sifat intelektual? Yang pertama, dalam 5 strategi utama dalam melahirkan pelajar Uniza yang mempunyai jati diri yang unggul ialah intelektual. Intelektual akan melahirkan pelajar Uniza yang sentiasa cakna dan ingin menambahkan ilmu pengetahuan di dalam mempelajari suatu bidang. Seterusnya, intelektual juga mampu membina keberanian pelajar Uniza dalam mengetuai atau menubuhkan sesebuah badan organisasi yang kuat dan kukuh dengan kerjasama pelbagai pihak. Akhir sekali, intelektual juga mampu melahirkan pelajar Uniza yang berilmu serta ketajaman berfikir dalam membina kesejahteraan rakyat. Perkara ini dikaitkan dengan ilmu yang terdapat di dalam lagu rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, iaitu ilmu demi faedah insan. Antara contoh ilmuwan intelektual yang dapat saya berikan iaitu Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang membantu tanah Melayu dalam usaha mendapatkan kemerdekaan tanpa ada sebarang pentumpahan darah. Disebabkan usaha yang dibawakan oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah membina kesejahteraan dan keharmonian di tanah Melayu dari segi aspek sosial, politik dan ekonomi. Secara kesimpulannya, belajar di universiti bukan jaminan seseorang boleh menjadi intelektual. Seseorang intelektual itu adalah seseorang pemikir yang sentiasa berfikir dan mengembangkan idea serta menyumbangkan idenya untuk kesejahteraan rakyat. Dia juga adalah seorang yang mempergunakan ilmu dan ketajaman fikirannya untuk mengkaji, menganalisis, merumuskan segala perkara dalam kehidupan manusia. Itu sahaja yang saya dapat berikan. Ciri intelektual ialah kemampuan untuk mengklasifikasikan pola, kemampuan untuk memodifikasikan perilaku adaptif, kemampuan untuk berfikir secara didaktif, kemampuan berfikir secara induktif, kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan model konseptual dan sebagainya. Kemampuan untuk mengklasifikasikan pola. Semua inteligensi normal akan menempatkan stimulus tak identik ke dalam kelompok. Kemampuan ini merupakan dasar berfikir dan berbahasa kerana kata-kata pada umumnya merepresentasikan pengkategorian informasi. Selain itu, kemampuan untuk berfikir secara didaktif. Berfikir didaktif meliputi pembuatan kesimpulan yang logis di suatu premis. Sebagai contoh, kita ambil tokoh sebagai Tun Dr. Mahathir. Beliau mempunyai kemampuan untuk berfikir secara didaktif, iaitu berfikir meliputi pembuatan kesimpulan yang logis dari suatu premis. Kesimpulannya, setiap pelajar perlulah mempunyai ciri-ciri intelektual yang saya terapkan di dalam isi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Seterusnya, 5 strategi utama untuk melahirkan pelajar Uniza yang mempunyai jati diri yang unggul pula ialah kemahiran bersosial. Sosial bermaksud hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti masyarakat atau penglibatan seseorang dalam aktiviti bermasyarakat. Individu yang mempunyai jati diri yang tinggi sangat penting untuk mempunyai kemahiran bersosial yang tinggi. Aktiviti sosial mampu memberi banyak manfaat kepada kita. Contohnya seperti pengalaman, ilmu baharu, keberanian kita dalam bersosial dengan orang lain dan sebagainya.
Jadi kemahiran bersosial ini sangat penting untuk kita, kerana orang yang mempunyai jati diri tinggi ini cenderung untuk melakukan sesuatu, cenderung untuk maju ke hadapan sebelum orang lain kerana mereka sudah mempunyai keberanian dan kemahiran bersosial. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat menyukai dengan berkomunikasi, bersosial. Nabi sendiri sangat menyukai berbual dengan sahabat, berbincang dengan sahabat. Bahkan Nabi pun pernah bergurau. Antaranya, Nabi pernah bergurau dengan seorang wanita tua. Apabila wanita tua itu berkata, doakanlah aku masuk ke syurga. Dan Nabi berkata, tidak ada orang tua masuk ke syurga. Sedangkan di syurga memang tak ada orang tua. Orang tua akan jadi orang muda semula. So kesimpulannya kat sini, kita mestilah berusaha untuk meningkatkan kemahiran sosial kita demi melahirkan pelajar UNIZA yang mempunyai jati diri yang tinggi. Seterusnya, jasmani juga merupakan antara salah satu perkara penting terhadap pelajar UNIZA bagi melahirkan jati diri yang unggul. Antara aktiviti jasmani yang dapat pelajar kita lakukan adalah dengan melakukan aktiviti riadah. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya pelajar kita melakukan aktiviti ini, mereka dapat menyihatkan lagi tubuh badan mereka, justru dapat mencerdaskan minda mereka. Sebagai contoh, mereka dapat mengisi masa lapang mereka dengan melakukan aktiviti yang berfaedah seperti berbasikal dan berjogging. Sekiranya hal ini dilakukan, pastilah akan menyebabkan pelajar dapat mengurangkan tekanan setelah bertempur rumus belajar di dalam kelas seharian. Seterusnya, saya serahkan perbincangan saya ini, pemandangan saya ini kepada ahli himpunan yang lain. Seperti mana yang dijelaskan oleh ahli himpunan saya sebentar tadi, sangat penting untuk kita menjaga kesejahteraan jasmani kerana ia dapat melahirkan akal fikiran yang sihat. Apa kata pepatah, akal yang sihat terletak pada tubuh badan yang cergas. Pepatah ini sangat jelas memberitahu kita bahawa betapa pentingnya kita untuk menjaga kesejahteraan jasmani kerana ia dapat melahirkan akal fikiran yang sihat mahu waras dan secara tidak langsung ia dapat memberi kesan yang positif kepada diri pelajar tersebut. Justru pelajar tersebut dapat berfikir dengan baik dan memberi satu tindak balas yang positif terhadap perkara yang dilakukan oleh pelajar tersebut dalam kehidupan seharian pelajar itu. Apabila seseorang pelajar itu mempunyai tubuh badan yang sihat, ia tidak akan mengganggu aktiviti seharian pelajar tersebut. Kita boleh ambil contoh daripada Rasulullah SAW. Hal ini kerana baginda mempunyai tubuh badan yang kuat, sihat dan gagah. Contohnya, Rasulullah SAW sangat gemar beriadah seperti menunggang kuda dan juga memanah. Kita boleh jadikan Rasulullah SAW sebagai ikon utama kita untuk kita contohi. Seterusnya, saya serahkan pembincangan ini kepada ahli himpunan saya yang lain. Kali ini saya akan membentangkan tentang tajuk emosi. Orang sering bertanya apa itu emosi. Definisi bagi emosi ialah suatu ekspresi naluri atau yang kuat atau dalam bahasa psikologi, bahasa dalaman seseorang. Emosi berkait rapat dengan anggota badan. Sebagai contoh, apabila kita mengambil situasi, apabila kita marah. Apabila kita marah, kita akan hilang kawalan. Kita akan maki orang, kita akan buat semua benda tak betul. Macam kita akan meluahkan semua benda yang tersimpan dalam hati kita ni. Okey, apabila kita marah tadi, kita akan menyebabkan kita tak bagi 100% dalam membuat satu tanggungjawab sebagai seorang pekerja ataupun seorang pelajar. Kita akan merasa hilang mood, kita akan rasa hari ni tak nak buat apa-apa, kita akan jadi malas. Hal ini sangat jauh berbeza daripada orang yang mempunyai jati diri yang unggul. Okey, sebagai contoh, apabila orang yang mempunyai jati diri yang unggul,
dia tak ada emosi apa-apa, semua happy. Dia akan memberi 100% dalam komitmen dalam pekerjaan maupun pelajaran. Kesimpulannya, kita mestilah menjaga ataupun mengawal emosi dalam apa-apa jua keadaan ataupun masalah, sama ada sedih ataupun marah tadi. Kerana Nabi SAW telah bersabda bahawa bukanlah orang yang baik itu orang yang menang dalam pergaduhan ataupun perkelahian, tapi orang yang baik sebenar-benarnya ialah orang yang berjaya menahan sifat marah dia kepada orang lain. Seterusnya, mari kita bergerak kepada aspek kerohanian atau rohani ialah melahirkan pelajar Nisa yang memiliki jati diri yang unggul. Apa maksud rohani? Rohani itu adalah satu perkara yang perlu ditekankan dalam agama. Dia bermaksud kepada keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan manusia sejagat dan haruslah kebaikan individu sendiri. Terdapat 3 perkara yang mengandungi aspek rohani yang penting. Poin yang pertama, sebagai seorang Muslim, wajib mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat ada 5 cara tersebut, iaitu yang pertama, haruslah mendirikan solat, membaca Al-Quran, selalu bersyukur, ingat kematian. Yang kelima, berzikir dan mengerjakan ibadah sunnah. 5 perkara ini adalah perlu berpegang kepada ajar Allah, dan kita perlulah sebagai hamba belum mendidik diri dengan 5 perkara tersebut. Wajib. Dan yang poin yang kedua pula, iaitu poin yang kedua adalah didik jiwa dengan agama merupakan aspek kerohanian yang sangat penting untuk melahirkan generasi anak muda yang cermat. Hal ini kerana sebagai Muslim kita perlu sedar bahawa kita adalah berpegang pada ajar Allah. Tanpa dididik agama, boleh menyebabkan seseorang Muslim akan jadi rosak dan kehidupan hanyalah sia-sia sahaja. Dan manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini perlu hanya beribadah pada Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba bertujuan hidup di bumi ini hanya beribadah pada Allah SWT. Itu sahaja. Sekali saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang terakhir. Okey, terima kasih. Jadi antara strategi lain yang berkait dengan rohani dalam melahirkan pelajar Nisa yang mempunyai jati diri yang unggul ialah isi diri kita dengan perkara yang bermanfaat. Antaranya ialah memperbanyakkan amalan-amalan sunnah. Okey, amalan-amalan sunnah sangat berkait dengan rohani kita kerana amalan sunnah merupakan makanan kepada roh kita, sebab roh kita ni dia tak makan nasi. Jadi kita lakukan perkara-perkara yang baik, amalan-amalan sunnah ni. Jadi insya-Allah kita akan tidak terpesong daripada perkara yang tidak baik serta meningkatkan jati diri dan menguatkan diri dan jiwa kita. Okay. Sebagai contoh, kita boleh mengamalkan puasa sunat seperti puasa hari Isnin dan hari Khamis. Itu juga waktu kita duduk saja, tak buat apa-apa, kita boleh beristighfar, berzikir ataupun bersalawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan dan manfaat daripada aktiviti ini ialah yang pertama, kita dapat mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang berpersonaliti unggul dan berperwatakan menarik. Kerana apa? Sebab kita sentiasa aktif dalam menyertai berbagai aktiviti ataupun program majlis yang dianjurkan oleh orang lain. Selain itu juga, bila kita sentiasa berani dan menyuarakan pendapat, orang akan mudah tertarik dengan karakter diri ataupun personaliti diri kita ini. Selain itu juga, kita dapat melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin dan meningkatkan jati diri kita. Ini kerana kita diberikan amanah dan tanggungjawab yang tinggi dalam menjadi seorang pemimpin. Jadi jika kita melaksanakannya dengan baik dan betul, insya-Allah orang akan percaya dan meletakkan harapan kepada kita. Selain daripada itu, akhir sekali, kita dapat meningkatkan keyakinan diri kita untuk berucap di hadapan khalayak ramai. Contohnya, kita sedai program ataupun pertandingan seperti pidato ataupun syarahan di hadapan khalayak ramai. Kita dapat lawan rasa takut kita dengan melakukan itu. Pada asalnya kita ni seorang yang penakut, takut untuk berucap di hadapan orang ramai, tapi kita sahut cabaran tu untuk berucap di hadapan orang ramai. Jadi sekian pertemuan kami, 7. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.